Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق Allahul Azim. Terima kasih pada pengerusi majlis yang dirahmati lagi dikasihi Tuan Imam, pemimpin masyarakat, sahabat-sahabat hamba daripada non-government organisation ataupun NGO, daripada Amanah, adik kakak muslimin muslimat, serta hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala beri lagi kita peluang untuk hadir pada malam ni
Dan kita telah hampir tak apa sebulan pun kita nak sambut yang kita sebut sebagai Ramadan. Besarnya Ramadan ni, siapa semua orang tunggu nak rasa meriahnya Ramadan. Hak tunggu ni ada beberapa bahagia ataupun ada beberapa jenis manusia. Kalau puak sejik ya tunggu puasa ni suka sebab ramai orang mari masjid. Sekala agak 3 orang. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok. Hak tu pun kecil manis belaka. Sekala agak banyak tiar pada orang. Hari-hari biasa agak cicok ramai pada orang. Mari bulan puasa agak heran cicok. Ngelip pala dia. Mari mana ramai ni. Heran habis. Sukanya orang masjid, bapa ki ramai orang mari masjid. Yang kedua, orang hak tunggu puasa ni orang nego. Oi. Nego tepung ah. Habis mujo tak beli dengan tua-tua. Enggak boleh puasa nego gapo pun hak lain nak nu beli belaka. Sampai amo kata kalau boleh puasa, amo jual batu-batu sirah boleh beli. Sirah boleh 4 kilo. Tak boleh puyuk, dia mau beli, nak rasa lagu mana sirah batu-batu ni. Hak tak nega pun jadi nega boleh puasa. Nak cari pitih raya, supaya tak ada boleh lain nak nega. Terawih tak pergi Quran tak baca. Hak tu orang panggil peluru pertama ambawi malam ni. Hak nombor 3, orang hak paling suka sekali bulan puasa iaitu ahlul ibadah. Hak ni suka juga apa kerana bulan puasa lah Allah Ta'ala lipat kali ganda ke dia punya ibadah. Dia punya amalan, dia punya ibadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lipat kali ganda bila mari bulan puasa. Sedekah dia, baca Quran dia, segala benda yang berbentuk ibadah khususiah dia dengan Allah Ta'ala tuhawi belaka ganda pahala. Sebab apa yang manusia tunggu puasa dan sebab apa manusia gembira puasa, golongan yang kepak suka puasa sebab lepas puasa raya. Hak ni ramai. Bukan nak puasa sangat, raya tu. Sambil lah ni makcik sudah dah baju raya dia. Ha. Lah ni gak orang pakai super belaka kalau tok lah kalau bini nak warna merah tok laki merah belaka papiah merah muju gigi atau merah. Merah habis. Ya pakai super anak-anak merah sekeluarga dia merah nampak. Hak hijau kat hijau. Hak biru-biru warna. Bersungguhnya kita cara kena raya. Adik kakak dirahmati oleh Allah malam ni ambo nak oyak 2-3 perkara ya kalau boleh adik kakak ambil dan ambo sendiri pun pakat-pakat amal lagu mana puak kita ni nak hadapi bulan puasa supaya kita rasa sayang kepada puasa, rindu kepada puasa sebagaimana puak sahabat apabila nak sapa bulan puasa puak-puak sahabat banyak riwayat kata akan berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Tunggu bulan puasa. Acu kalau boleh jangan beri Tuhan cabut nyawa lagi kih nak hadapi puasa. Dan para sahabat bila habis ya puasa puak-puak dia teriak. Sebab apa? Sebab nak raya. Bermakna puasa ni Tuhan nak ui tinggal dah ke dia. Tahun depan jumpa kena lagi puasa tak tahu.
kita nak suruh jadi jiwa lagu ni. Jiwa yang saya kepada diri sendiri untuk bawa balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Kerana apabila kita poso yang ada kakak, masuk bulan poso, beberapa perkara disebut oleh hadis Nabi SAW jadi panduan bagi kita. Baik. Yang pertama poso. Poso ni tak ada orang minat poso ni. Sungguh. Sebab satu ibadah ia bercanggah dengan kemahuan kita. Dia ada ibadah ni sedang molek Tuhan suruh. Ada benda-benda yang Tuhan suruh. Kita pun pergi begitu. Ada benda-benda yang Tuhan suruh, kita tak pergi. Kita buat juga apa? Tuhan suruh. Contoh dia, bangun semaya tengah malam. Acu kalau boleh tak nak tidur, tapi kita bangun, kita buat segala hak kita nak tidur ni, perasaan mengatuk, perasaan gapo, kita tolak tepi belakang kerana kita sanggup bangun kerana Allah Ta'ala. Maka Tuhan akan buat kira cara kita di hari akhirat. Dengan sebab kita tahu nafsu kita dan kita nak kepada Allah Ta'ala. Begitu juga orang puasa. Lapar, siapa dia nak mau cik lapar? Ambo tak sih. Siapa pun tak sih. Perut bunyi sikit, cari kedai. Duduk 2 jam, lapar pula. Duduk 2 jam, lapar pula. Nikah hokai cik banyak malah nikah lapar. Lepas ni kena kata rencana pula. Dah lapar. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh manusia puasa. Kita semua puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Daripada orang bel subuh sampai ke orang bel gori. Berkurang 12 jam, 13 jam puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersetubuh dengan isteri, tak boleh belakang, tak boleh. Mari kita duk nak makan, nak minum, nak duk dengan isteri pula. Siapa dia tak sih? Tapi Tuhan kata tak boleh. Tak boleh. Start yang orang bang ngorek, boleh makan. Lapak sampai cerah tak apa nak makan. Esok orang bang subuh, lapar pula. Ini Allah Ta'ala nak suruh kita, dan kita sanggup puasa. Walaupun perut kita lapar, kita sangguplah lapar kerana Allah. Ini hak Tuhan pahala lebih. Dan sebagai benda, ya amal ibadah, ya kita buat, ya berbentuk pengorbanan diri kita, memang Tuhan pahala lebih. Sedekah. Apa yang sedekah pahala lebih? Sebab pitih kita cari. Susah cari pitih, bukan senang zaman lah ni. Nega kedai tak apa nak makan zaman lah ni. Muka orang tak ada pitih. Jual gapo kedai tak apa nak laku. Muka orang tak ada pitih. Orang tak ada duit zaman lah ni ada kakak. Kabar-kabar bila ada duit dalam tangan kita, kita ambil, kita waktu ambil kerana Allah. Walaupun kita nak guna duit ni, tapi kita buat keluar kerana Allah, maka ni pengorbanan besar. Sabitlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, munasabahlah pahala besar pada orang sedekah. Baik, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Bila kita puasa ni, bulan puasa nak dekat dah. Nak jadi lagu mana puasa kita ni sebagaimana puasa sahabat. Dalam ayat hamba baca tadi, Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam, diwajib kepada kamu puasa sebagaimana orang hak dulu padamu puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan mu takut ke aku, kata Allah. Maknanya sebulan kita puasa akan lahirlah orang hak takut pada Allah Ta'ala. Bapa yang kita puasa bertahun-tahun dah,
Mari tahun lepas sudah nu sebulan puasa. Siapa kaum kita hari ni ada hak 60, ada hak 70, ada hak 30, tapi tak lahir juga dalam hati ni takut Tuhan bapa. Tu soalan nak tanya. Bapa tak takut juga Tuhan. Kerana orang kita ni sambut puasa hanya sekadar adat sahaja. Tengok hari ni, acuh kelih. Adat puasa, mari bulan puasa. Gapo nak isi dalam puasa? Tak ada. Pagi-pagi muka menanak dok siaikan dok orang puan dok atas lambu, dok atas gerai, pakai dok buku tupak. Bukan buku tupak nak raya. Dok popek. Ketik hak orang tu, cara hak orang ni bukan orang puan sini. Orang puan tu Mongolia tu. Tak ada kena mengena orang sini. Cuma 2 kali 5 jaga-jaga. Habis ngok gitu ya. Sepatutnya kita menanak dok, goreng ikan dok, hijau dok. Nak menanak apa? Tok lelaki puasa-puasa belakang dalam rumah, anak-anak pun puasa. Nak makan tengah hari apa? Moga puasa. Kita pun puasa. Beli ikan siap dah. Sayur beli siap dah. Tunggu nak masak ya. Bahasa masak. Bapa yang tak boleh baca Quran bapa. Mari atas anak ngaji Quran, mak bapak tak reti Quran. Aku nak kata parut malam ni. Nah, ajar suruh ustaz ajar anak ngaji Quran, mak bapak buta Quran. Allah nyanyi. Tengok televisyen boleh tengok, dengar radio reti. Baca surat reti, baca surat khabar reti, baca iklan tepi jalan tu, jualan murah. Oh, bongga nak pergi. Heret tangan tok laku mari, abang mari. Barang murah orang jual tu, lelong 3 seria. Pakak nak pergi. Reti belakang baca. Buka Quran. Wasawa. Duk main gitu. 4-5 tahun dah pocit, duk main wasawa lagu tu. 4-5 tahun dah duk main buta Quran. Cekak nak matilah keadaan buta Quran. Allah Subhanahu wa taala waktu turun Quran ni ayat mula-mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Dia suruh baca. Sebab tu kata Syah Waliullah, nak dapat ilmu ni dia kena baca. Pertama sekali kena baca. Faham tak faham nombor 2, baca dulu. Kalau tak faham nombor 2, nak boleh ilmu dia kena tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanya orang yang tahu kalau mu tak tahu. Yang ketiga, baca dah apa tak faham, tanya yang kedua. Yang ketiga, suruh mikir. Baca, faham, mikir. Mikir letak pada diri sendiri, bukan letak pada orang lain. Boleh ilmu juga mikir ni. Tapi kita dah mari atas anak bau, tahu anak bau klik sakak bau. Aduh. Duk asal kau lepas malaikat maut tanya tu. Adik kakak. Duk makan dengan anak-anak makan. Sebelum makan, ayah pun royak. Baca doa. Royak ke anak dia baca doa. Anak pun kata, abah baca. Mu baca. Ada abah tak reti. Abah tahu mata kedarah ya. Doa nak makan tak reti. Nah, baca dia kata. Anak pun ambil iqraati. Pergi sekolah ngaji qiraati, pas balik di rumah anak rajin ngaji ba'a, bata, ba'a, asa, sebaca. Lepas tu ain, ring.
Tukar dua tu. Kita tanya Abah, urut gapo ni Abah? Abah tengok, sepuluh mata kain, gapo. Abah jenis engkau, tak erti. Kita tanya mama dia pula, urut gapo mama? Kita tanya Abah, kita tanya Abah, kita tanya Abah. Mama tak tahu. Sabuk-sabuk ke duk jahit ni. Dia tanya orang lah budak ni. Kita tanya Abah. Sungguh. Pok jenis engkau, mok jenis tolu. Dua-dua. Bukan orang kapus ni, dia orang kapus empat lain. Allah malunya tu hidup 40 tahun, 50 tahun Quran tak reti, patut kena rasa malu-malu sungguh tu tak malu buat apa duk makan nasi berah tu buat. Air tu segalanya duk atas muka dunia ni pinjamnya belaka. Minjam barang orang belaka. Ya satu hari tu dia nak hatta hak dalam nyawa, hak dalam tubuh kita, hak kita panggil nyawa, hak boleh napas hari ni sampai satu masa tu dia nak macam tu dia nak. Siapa dia? Allah tu dia. Ya we pinjam semata ya. Kabar-kabar kita duk berasa hak kita. Habis Quran kena baca. Kena sungguh ngaji Quran. Ni kita buka kelas budak-budak ngaji Quran. Pasal esok tahun depan tu buka kelas orang tua pula ngaji Quran. Nak tengok mari berapa orang. Bapa yang malu? Oh tak apa ustaz. Wiku budak-budak salah, kita tua dah, tak erti. Hidup ngaku ngau tak erti lagu tu sampai ke lubang kubur pun. Nabi Allah Ta'ala waktu Al-Quran ke dia bukan umur 2 tahun. Makcik, Nabi Allah Ta'ala waktu Al-Quran ke dia bukan umur 9 tahun, bukan umur 7 tahun, bukan umur 20 tahun. Tuhan waktu Al-Quran ke dia umur 40 tahun. 40, umur 40 wahyu turun. Gak kita umur 60 wi alasan. Tak boleh ustaz, kita mata kelabu, tak nampak kata. Makin buah boleh. Nak buah semua tu mahal. Duk di pahai teo pahai teo duk kedai muka kedai tu pelayan comel. Duk rumah bini comel juga api tiup hangit. Rambut berosai, gigi pelesu pun tak pakai. Tak say kata duk kedai ngoyak kat senyum semua bini. Nah, senyum semua duk batai teo pada kecil manis ngok tu ya. Boleh hidup buah 4-5 najai kedai kopi. Tapi nak baca Quran tak boleh. Boleh kita nego. Lama kita mau duk pasar duk lenak tu. Kalau orang nego start daripada pagi sampai pukul 10 boleh. Nak ada Quran setengah jam payah. Musim raya ni hak pandai jahit ni orang puan ni hak pandai jahit. Oh boleh. Hadak masa jahit keduk kocok ngepala-pala. Pina mata-mata. Duk gitu dah mata leweh. Tok laki kelik tak nak cakap menanak lah. Kelik buat gapo ni? Marah tok laki. Duk jahit baju orang nak buat raya. Muka timbul-timbul lagi ni. Duk mengadak kau masa jahit gong 4-5 jam. Bapa ngadak Quran setengah jam ya tak boleh. Mati saya esok aku masa-masa jahit taneng masa-masa jahit. Nah gitu kan. Jual tepung, luak tepung boleh luak tepung. Hari-hari duk ngadak tepung. Hari-hari duk buat tepung boleh. Nak ngadak Quran setengah jam tak boleh. Hak beremai burung hari-hari. Bangun pagi, bini tak tanya makan gapo. We makan dah ke burung. Tanya burung dulu. Mata doa, mapu hok gitu ya. Quran tak boleh baca setengah jam. La haula wala quwata illa Allah manusia. Sebab apa? Sebab duk berasa dunia ni hak kita. Binasalah manusia yang berasa dunia ni hak dia. Allah Ta'ala raya al-Quran, i'lamu annama al-hayatid dunya la'ibun walah. I'lamu, mukna ingat wahai manusia,
annamal hayatid dunia, hidup atas muka dunia, la'ibun wa lahwun, permainan bagai lara ni atas muka dunia ni. Gapo termasuk dengan dunia? Orang puai pun termasuk dengan dunia. Tapi orang puai ni perhiasan atas muka dunia. Dan kalau kita pandai bawa dia, dan dia pandai jaga agama dia, dia jadi perhiasan juga untuk orang lelaki dalam syurga. Comel orang puai ni. Dia pandai jaga agama dia, dia jadi perhiasan di atas muka dunia untuk suami dia, dan dia jaga temai rapat juga dalam untuk suami di syurga. Tapi ingat orang puai, Nabi kata ramai orang puai masuk neraka. Sebab apa Nabi kata? Sebab kau ni masuk neraka sebab ni Nabi jelil lidah. Sebab tu cara kecek ni Nabi ajar. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mana-mana orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia berkata benda yang baik ataupun dia diam. Dia senyap. Tapi kita dah sebuah benda kita nak tengok belakang. Kalau orang nikah bini huduh tok laki janguk. Oh tak song lah dia tu. Apa apa bini lah tak janguk gitu mo, tok laki janguk. Allah. Patut gi kat makan puluk betul lah bini besar. Benggal ni besar kayak telaga. Tih besar jogeh. Besar sungguh ni. Oh kita tengok Allah, tok laki tengok halu polidi. Tak so lah. Untuk laki dia tu. Bobo lagu ni dia kata bini akak tok laki ni mbah dendeng kata ni lagu ni. Oh tak mulut banyak nak tek belakang orang. Yo pergi rumah orang kan pada bukan rumah dia, rumah orang. Pergi masuk ni, apa buat gini, tabir ni tak molek ni. Kursi tak lah rumah orang aku rumah aku. Lek-lek rumah orang. Dah, mulut tu banyak tek. Banyak tem doa kalau dengan natu gak ke hotel mau natu. Natu pula bukan pilihan kita, hak kita tak kena. Aku tak gola lagu ni. Aku tak nyayu lagu ni, untuk tua lagu ni ambil poyok kau atau bukan. Nyayu sendiri kata. Bukan orang puasi dah tempat lain dah apa cerita ni. Dah. Sebab mulut. Manusia ada masuk neraka dengan sebab mulut dia. Bulan puasa tu hebui perut lapar. Bila perut lapar, mulut tak ada nak kecek lah mana. Muka perut lapar. Oh molek puasa ni. Senyap, tak kata apa. Sebab apa? Perut lapar. Nak kecek pun tak sedap. Tak sedap dah nak kecek. Apa? Sebab perut tengah lapar. Kalau kenyang sedap molek kecek. Kalau lapar tak sedap kecek. Batu ambo ceramah mana-mana mau minta makan dulu. Mau boleh ceramah. Kalau tak boleh makan, aku tak ceramah. Pakai setengah je pada. Nah, perut kita, pasal-pasal dia lagu tu kita kata. Dan apa? Kita jadi lemah. Gapo dia lagi Nabi kait dengan puasa. Nabi kait dengan puasa, Nabi royak kepada orang muda. Nabi kata ayyuhas syabab man istata' alaikumul ba'ah falyatazawwaj. Hei orang muda, kalau mu mampu menikah maka menikahlah. Nabi royak. Orang muda kalau mampu menikah, nikahlah. Kerana menikah itu boleh jaga pandangan dan kehormatan kamu, kemaluan kamu. Tapi Nabi kata kalau mu tak mampu menikah, fa'alaihi bis-sawm. Nabi kata mu puasa lah. Pelik. Nikah dengan puasa jauh ni. Dari sudut kecek yang jauh je lah. Mu tak mampu menikah, puasa. Sepatutnya Nabi kena kecek. Mu tak mampu menikah, tunai lah dulu. Baru dekat nikah dengan tunai. Yalah kata. Tapi Nabi tak ayat tunai. Nabi kata kalau mu tak mampu untuk menikah, mu kena puasa, kerana puasa tu boleh jaga nafsu kamu. Rupanya jolak sungguh. Sabit budak-budak muda mari malam ni,
Hak mampu menikah, nikah. Tak mampu menikah, puasa. Dia tak mampu menikah, gawe. Ambil adik main mana tak tahu. Gawe, duk main adik abang. Loga aku. Minum air sikit. Oh, adik abang, papa, mama. Panggil papa, mama. Baru duduk kelas berapa, panggil papa, mama. Allah supaya menikah dah. Mak ayah tahu gapo, mak ayah tak tahu gapo. Nak pakai telefon anak pun, anak tak bui. Gapo dia lah telefon dia pun kita tak tahu. Dah lah kena. Kadang-kadang mak ayah tak reti telefon, nak akak telefon pun tak reti. Jawab kau ni, kau nak jawab kau ni. Tak tahu nak jawab. Sebab tak reti. Mokcik, tuan semua, jangan anggap zaman lah ni supaya zaman kita, zaman mokcik dulu, bukan zaman hamba, zaman mokcik dulu. Zaman mokcik mula nak nikah, ayah je pergi. Tak sok kecek banyak dah. Munak tak mek, orang elok sana tu, ada seorang elok sebelah sungai tu. Boleh lah, ikut ayah lah. Molek ayah molek lah. Dah, mokcik-mokcik semua ni zaman duk ngorak dengan mokcik. Tak ngorak lah mana, kelis selipar ya, tangga. Hak tu pun suka dah. Oyak kesaing selipar dah dia tu selipar. Tuai tak kelih rupa lagi, tak aja kelih pun tuai lagu mana, kelih selipar baru. Suka dah. Tak boleh tengok muka anak, tengok muka pok tak apa dah. Walaupun muka pok misab jeta sepebenggali. Nah, kelih muka pok tak apa, tak boleh tengok muka anak. Tu zaman kita. Zaman mokcik-mokcik dulu. Zaman hamba dah. Zaman adik-adik ni dah. Zaman lah ni Facebook nombor 1. Ada Facebook ko. Gak orang Tina boleh ambil gambar. Boleh Facebook, boleh dah gitu. Ting. Allah. Apa dia lah. Kalau kera tengok yang suka kera. Ambil gambar. Makan gapo pah ambil gambar. Sedaknya makan hari ni. Gawe duduk depan tu. Ambil gambar, ping ambil gambar. Allah. Wak asuk line, wak asuk Facebook gak sengeh. Pokera tu. Gak nak kata. Mereka mulut-mulut. Ngaji mana? Ngaji sekolah agama. Ngaji mana? Jibak bakal kain kelubung labuh. Tapi boleh buat pangan lagu tu. Jumpa pak orang ramai tak jumpa pak orang tak ada. Mula-mula jumpa pak orang ramai. Pas setan pun duk cucuk gi. Setan kata, jumpa pak orang ramai tak sedap, tempat ada orang sikit. Mana? Hangki jumpa pi patah. Pak orang tak ada duk ujung-ujung, duk jauh-jauh dulu mula-mula. Setan kata nak kecek guano jauh-jauh. Tak nak kecek dia mau gapo? Duk jauh gitu. Tak sabar deh. Duk dekat-dekat. Cuik sikit mari duk dekat. Jangan setuh tak boleh hare. Tak setuh lagi. Jumpa minggu depan kau dekat lama-lama miarik ke dia. Sambil lo ni. Tak ada nak pitah kita mokcik. Budak-budak tak ada nak pitah. Sebab tu apa pesan sama mokcik. Kalau ada anak tina hak lagu ni win nikah selalu. Nak tunggu agapo. Tak boleh tunggu habis ngaji dulu. Kau aku. Kita pergi anak nak suruh dia habis ngaji. Pas dia boleh kerja. Kita duk fikir bila dia boleh kerja dia akan wipitih kita. Jangan fikir lagu tu. Tak ikhlas pergi anak fikir lagu tu. Kita kena wika anak agama nombor 1. Biar dia kenal Tuhan. Tahu surga neraka rasa pahala. Dia kenal siapa dia Tuhan dia sebenar. Jangan dia supaya lembu. Lembu pun kenal Tuhan. Benar. Mak ayah fikir ngaji tinggi-tinggi. Tunggulah anak nikah. Lah sebentar. Nak habis ngaji dah. Lah sebentar. Anak dia dah nikah dah ni. Mak ayah kata, bapa. Kalau menikah susah lah. Kena pergi gini. Awak susah. Allah Ta'ala raya dah ke. Tuhan akan kaya wa nahnu agniya. Aku akan kaya mu. Tuhan wi kaya dengan menikah. Makcik weh. Makcik nikah dengan pakcik mula. Kerja mana? Menoreh, getah orang. Leni, getah sendiri. Hak kerja kajian mula-mula menikah dengan makcik gaji berapa? 900 riyal.
Lepas tu naik sikit 1,500 riyal. 15,000 bak 1,500 riyal. Anak seorang 1,500, anak dua 1,500, anak tiga 1,500. Siapa anak ni? 1,500 itu cukup molek-molek makan. Ayah hamba, arwah ayah hamba, Allahumma ighfir lahu. Kerja bawa lari, bukan tok guru. Bawa lari besar. Rata hari tinggi. Gaji bulan-bulan. Anak boleh makan molek-molek boleh besar ni. 130 kilo ni. Molek-molek ada Molek-molek ada boleh ngaji pas keluar. Mak tak ada kerja, ada rumah tak jangan ngaji. Tapi boleh hidup molek-molek. Pak orang susah tu, hak Nigeria, hak Palestin, hak tak ada kerja, hak negeri perang. Acu kelih tu hewan makan ke dia lagu mana? Khabar-khabar kita anak balik raya nak nikah, tak boleh lagi sebab nak ngaji. Budak, kalau kita win nikah lah ngaji kau hak cerdik. Sungguh tak cetera, tak percaya terawi tak tengok. Gak tak sawak payah-payah lah nak soh gapo dia gak hak mas kahwin mah nak soh gapo. Gapo anakmu nak nikah ni mah? Anak aku gak 150,000 lah. Tengok hidung dia kata. Boleh buat sakut baju. 150,000 bak. Hak laki cari pitih mutaitik. Gimari nak cukup dah moga-moga tok tua nak ni. Si boleh mata bak ni. Oh cari juga. Ada hak buta, hak gada motor. Pergi sekolah sanggup jalan kaki. Duk ngaji jamiah tu. Duk ngaji universiti tu. Sanggup jual motor. Buat apa kalau nak orang puan nak cukup pitih ni. Mesti cuti pergi kerja Malaysia. Mesti cuti pergi kerja tu. Buat apa nak cukup pitih dah motor tua duk minta 150,000 ni. Dia nak jadi natu kita, pak kita setuju dah dengan dia. Apa kita buat nyusah ke dia? Apa? Orang puai yang paling berkak itu orang puai yang paling rendah mas kahwin dia. Kebanyakan mas kahwin ni mak bapak tu kan letak. Padahal orang puai tu si kena letak. Berapa harga dia? Kalau dia tak mahal, mahal. Ambo yakin kalau kuasa pada orang puai anak kita letak, dia akan letak murah. Apa? Dia nak kau jatuh ni. Sungguh, dia nak. Tak apalah, bayar murah-murah sudahlah. Apa dia? Keluar Allah sudahlah sebutik. Ni dah. Nampak hak ngaji pondok kau, hak ngaji sekolah kau tak apa jadi natu mana. Motor apa buruk. Ikat dengan tali rapia je. Tak motor bunyi pemotor buk. Pemotor ke laut tu. Naik jalan tak motor gegar dah apa-apa gegar. Gagi sana tiap motor, atau masuk minta anak orang, tak wi kat orang. Kerja gapo? Duk gitu dah anak kita ni ngaji universiti tu. Tadi nak wi payah juga duk ngaji lagi. Nah, esok mari hok kata besar. Mari minta anak kita. Kerja gapo? Kerja ke Datomia Malaysia. Oh boleh. Tak apa. Khabar-khabar tak ke obat kuda. Nikah 3 hari cerah. Jadi amo nak seru pada makcik semua, adik-adik semua, hok mampu nikah makcik anak kita, win nikah. Mampu bukan pitih, dah kita harta banyak. Saya gapo? Anak jatah kita nak nikah, makcik kita ada gelar 4 orang. Saya berapa nak jual 2? Saya gapo tak boleh. Hak ni kat Allah saya duk rosok gitu. Saya bawa mati ke? Makcik kalau makcik mati malam ni, tali tangan dalam mari tinggal belakang. Nah, anak pun kelih. Oh, ada tali tangan. Mak anak pula kaki ketung. Esok dia jual ke dia. Kita mati malam ni, esok dia jual ke dia patai di muka tu. Kita duk sengih lah kubur gelik. Amal jariah tak boleh. Kita nak sedekah, memang sedekah pada orang yang dekat kita dulu. Kerana anak kita, hadis Riyadhus Shalihin terang. Seorang tu, satu hari ayah dia sedekah kat orang.
Dalam masjid. Kabar-kabar anak dia terima sedekah pada siapa? Dia pun dengar apa ni nama ayah dia. Dia pergi jumpa Nabi. Ayah dia tahu dia sedekah, dia kata, tak aku nak pergi kemung, nak pergi ke orang lain. Kita tanya Nabi dua-dua. Anak tanya, boleh Rasulullah hamba terima ni, sedekah ni. Nabi kata ke ayah dia, mung gapo hak mu sedekah boleh kemung, dan anak gapo hak mu terima boleh kemung. Makna boleh. Walaupun mu niat nak pergi ke orang lain, tapi terboleh ke anak mu. Bapa kerana anak mu semayang masjid juga, mu nak hadiah pada orang semayang masjid belaka, hari tu nya anak mu ada situ, anak mu boleh pergi dia, dan hak mu niat tu boleh gapo dah hak mu niat. Kita dok anak susah hidup. Kadang-kadang mak bapak kaya sanggup tengok anak tu susah hidup, dia nikah dah. Tak boleh nak batu dia dah. Dok gitu. Malah aku tak sewi selesai, mak dia kata. Bapa nak nikah hak tina sangat gini nikah. Kita nak orang lain, makcik bukan makcik nak nikah, dia nak nikah. Tak sewi anak cari sendiri, kita carilah ke dia. Baru jalan. Oh ya ke dia abang tak usah cari ya, biar mak cari. Cari hak kenal ke dak abang, boleh lah. Anak tak jenis tak memilih, nikah. Adik kakak, puasa ni dia boleh tahan. Kalau kita miskin sangat, susah sangat, nak nikah pun tak mampu, nak makan pun tak mampu diri kita, Nabi suruh puasa, maka puasa. Ingat orang muda tak mampu menikah, puasa. Bukan pegawai dak puasa. Kerana puasa ni, Nabi kata dia boleh ikat nafsumu. Fa innahu lahu wija', dia menjadi ikatan pada nafsumu. Allah. Ya Allah, sungguh kalau kita puasa ke, lalu orang tina comel, tak apa nak kelih mana? Lalu ke tak wajib? Tak kelih mana deh? Duk balasa, duk tepi nak beli ayam pusing tu dia panggil. Lalu orang tina sore pakai kain belah. Daripada pohon sampai ke betih. Jalan nampak betih, lik betih. Tubik masuk. Betih dia tu muka kain belah ke? Kita pun tengok, Allah, apalah pakai lagu ni. Astagfirullah. Tengok juga dah keling gitu je. Astagfirullah tu ada lah, muka perut lapar ke? Tak ada berkenal mana lah, muka perut lapar. Naik puasa nak ayak bui. Tapi lalu orang je bawa makan bau pula, kita pun masak gapo sedap nak lalu apa perut lapar. Tengok agama dia susung kehidupan kita comel. Gak tak lama puasa sebulan. Sebulan tak lama. Dah bukan puasa sokmo, sehari ya malam boleh makan. Boleh makan. Betapa mulianya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala wak mari royak dalam Quran pula boleh aku waktu Quran Allah Taala wak turun pada bulan Ramadan. Kita boleh panggil bulan Ramadan ni sebagai madrasah Ramadan, sekolah Ramadan. Supaya buat camp, budak-budak buat camp lah ni ke, cuti gak buat camp, duduk seminggu. Dia boleh ubah anak tu jadi juru. Ada Malaysia duduk seminggu, anak-anak hok perangai kawasan-kawasan ni, perangai hok pergi autoriti cuti sekolah, mak dia ambil letak seminggu ya ataupun 2 minggu. Keluar daripada sekolah tu, dalam masa 2 minggu dia cuti, dia boleh jadi anak yang baik. Ada satu camp ambo pergi budak tina belaka 30 orang. Perangai Masya Allah. Dia kata ustaz, dalam ramai-ramai hotina ni ustaz, perangai Masya Allah. Tu yang saja tahu. Lawan mak bapak ada, hok lari ikut jatah ada belaka perangai sore-sore. Ada belaka. Perangai tu ada belaka so. Jadi minta tolong ustaz, dia kata, minta tolong ustaz ceramah. Amba pergi ceramah. Amba kata boleh panggil amba ceramah, tapi amba nak ceramah pukul 2 pagi. Lagu mana ustaz ceramah pukul 2 pagi? Baik. Awak pergi royak ke Tok Mengulu Kapung, pukul 2 pagi kita nak guna kawasan kubur. Kawasan kubur tu lah. Amba tidur situ malam tu. Pukul 2 pagi, puak-puak ni gerak belakang. Bangun.
Bangun belakang, tutup mata hamba kata, pakat tutup belakang mata. Kakak-kakak hok puan ni, ustazah ni hamba kata ustazah tolong bawa pergi kubur. Orang lelaki jo jaga, pergi kubur. Orang puan pergi kubur tengah malam. Gelak katuk. Seorang puan tu hamba suruh pergi batu nesek. Hamba kata gapo ni? Kubur, dia kata. Takutlah. Tutup mata, dia berasa duduk jauh-jauh pada, duduk dekat-dekat dengan sain dia tu. Duduk sain dia pula gapo ni? Allah, dia kata kubur 30 orang. Duduk atas kubur tu kita ceramah. Awak duk malam, awak duk kubur, awak ingat awak akan mati. Awak bayarlah kubur ni kubur mak awak. Bila awak balik lagu ni gogeng kat sejak kita ceramah atas kubur. Aku pun mengatuk juga, tak arah lah. Teriak tu kat apa yang teriak. Duk teriak ramai-ramai tu. Ustaz nak tanya ramai-ramai ni, tak ada orang tahu, ustaz seorang je tahu. Orang lain tutup mata belakang. Baik, ustaz nak tanya ramai-ramai apa awak ni 30 orang, siapa yang terlibat dengan berzina? Tanya tu terang. 30 orang makcik, budak tina, 28 orang akak tangi. Bukan 2 orang, 28 orang. 2 orang yang ada. Bayarlah. Orang puas zaman ni. Semua tu ada berlaku, 28. Siapa hak pernah keluar dengan jatah, hak ni akak tangan. Siapa pernah nipu mak ayah dia akak tangan. Kelik ni nak buat kedah tak seh dak ustaz. Kau takut kubur dak takut ustaz, tapi kita takut mati. Jadilah dia orang baik. 38 orang tu adalah 3 orang, 4 orang hak berubah sampai kolon ni. Hak jumpa dengan kita sampai kolon ni, terima kasihlah ustaz. Kalau ustaz tak ceramah kat hamba tak tahu ya lagu mana. Hamba kata kuasa Tuhan belaka. Bukan sebab hamba, sebab Allah Ta'ala nak buka pintu hati. Hak tu jadi juruh tu. Sahabat tahap lagu tu. Nak oyak bui kat adik kakak. Muslim-muslimat dirahmati oleh Allah. Sebab tu apabila mari bulan puasa, setan kena ikat belaka. Tak ada lah setan. Tak ada guana ustaz turun tangan masjid lipai le. Ada juga hot lepas kata. Ada. Baik. Sebelah bulan kita dok perang dengan setan. Nafsu kita, lepas tu setan dok sekali. Berlawan dengan iman kita. Nafsu setan ni dok sekali berlawan dengan iman kita. Bulan biasa ni. Bulan lah ni lah. Mari bulan puasa, setan tak ada. Nafsu kita duk berlawan betul-betul dengan iman kita. Iman kita pula apabila puasa, iman dia naik. Berlawanlah dua ni. Maka bulan puasa, Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa kita mudah nak didik hawa nafsu kita. Dia kutik ikat habis setan mana ada. Lagu mana ustaz boleh puasa ada juga hak jahat. Hak jahat tu nafsumu, nafsu demo, hak jahat, hak mana boleh puasa, setan tak ada, tapi nafsu ni dia telah jadi anak akak kepada setan. Nafsu ni jadi muka setan dah. Walaupun dia ni perangai manusia, rupa manusia tapi perangai setan. Apa? Sebab nafsu tu jadi nafsu setan dah. Allah Ta'ala ayat Al-Quran, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawaha, nafsu ni Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala taklah diri masing-masing. Fa'alhamaha fujuraha, dia boleh jadi baik, dia boleh jadi jahat. Jahat pun boleh, baik pun boleh. Boleh puasa sebulan, Allah Ta'ala awak mari ikat segala setan. Allah Ta'ala nak ajar supaya nafsu kita jadi molek, jadi baik.
Khabar-khabar tu boleh puasa perangai tak berubah juga. Amo ingat satu hadis Nabi SAW. Nabi nak naik atas tangga mimbar masjid. Tangga nombor 1, Nabi kata amin. Naik tangga nombor 2, Nabi kata amin. Naik tangga nombor 3, Nabi kata amin. Sahabat tanya, sebab apa Rasulullah kata amin, amin, amin 3 kali? Nabi kata naik tangga nombor 1, Jibril merayak aku, kata Jibril, celakalah umatmu wahai Muhammad, bila sebut namamu tak selawat kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu sepanjang kita ceramah dengar mana-mana pun adik kakak dengarlah ceramah siapa pun, bila adik kakak orang dengar sebut nama Nabi Muhammad, dalam hati kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat lalu ke Nabi. Bila Jibril kata lagu tu, celakalah umatmu wahai Muhammad, bila sebut namamu tak kata selawat kamu, Nabi kata amin. Nabi kata amin ni maknanya Nabi perkenal, ya Allah sungguh Jibril celaka. Mana gitu. Yang kedua, kali kedua, amin bapa ya Rasulullah. Jibril merayak aku, kata Jibril, celakalah umatmu wahai Muhammad, ada mak bapak yang masih hidup tapi tak ambil kisah soal mak bapak dia. Nabi kata amin. 2 perkara. Sebut nama Nabi kena selawat. Ada mak bapak kena cara ke mak bapak. Yang ketiga, Nabi royak celakalah umatmu wahai Muhammad. Celakalah umatmu wahai Muhammad, yang mana mari puasa, pamari puasa pula, perangai tak berubah supaya Nabi kata amin. Maknanya orang yang mari puasa tapi perangai dia tidak ubah, puasa tu tidak boleh jadi diri dia takut pada Allah Ta'ala, maka dia diistiharkan celaka oleh Nabi. Adik kakak, bismillah. Celaka ni benda besar. Orang kata celaka tak boleh dah. Tuhan dalam Quran guna celaka belaka. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang hak makan timbang, makan nimbang, makan mata dacing dia panggil. Wailul lil mukadzibin. Celaka orang hak bohongi ayat Allah. Fawailul lil musallin. Celaka untuk orang sembahyang. Celaka ni benda besar. Gak Nabi supah celaka. Amba takut hak ni. Takut hak ni yang nak suruh pok kita beringat. Pok kita sambut puasa nombor 1 sekali, tengok makanan dulu. Tak ada nak tanda hari ni istighfar berapa kali. Dak. Hari nak makan gapo tulis siap dah. Lo ni duk lepas dah. Kuih gapo nak makan tepung gapo. Hari ni nek bak, esok akak, lusa apa bal. Tulis belaka dah. Sampai rapat 30 hari. Pada buka puasa tu penuh makanan. Tok bila baru tiup mikrofon. Kita duduk gini lah. Get the high. Tok bila kita perempuan. Tak ada sebut Allah lagi nya baru baru. Nak ayak bui. Nabi kata segera ke berbuka. Lewat ke sahur. Sampai bila-bila pok kita kena faham bagai ni. Segera ke berbuka maknanya gapo? Orang bismillah puak minum lalu. Nak baca doa bila? Baca doa ketika mana sebelum buka puasa. 5 minit ataupun 2 minit sebelum buka puasa. Sunat tunggu makanan. Panggil belakang anak cucu kalau ada dalam rumah itu hak puasa ke, hak tak puasa ke, panggil duduk sekali tak apa. Duduk sekali. Masa itulah istighfar, masa itulah nak doa. Bukan orang bel bawa kat tangan. Orang bel tu Nabi baca apa? Zahabadz dhama'u wabtala'ul ghurub. Nabi baca hot tu. 2-3 patah Nabi baca. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu, tu baca sebelum daripada orang bel lagi.
Pahal berak Nabi baca zahabadh dhama wa bta'al ghurur. Nabi pun ambil wah tamar dulu. Ataupun minum air dulu boleh belaka. Sebab Nabi kalau tak ada tamar dia buka dengan air. Wah tamar. Bapa yang suruh wah tamar tidak wah durian. Bapa suruh wah tamar tidak wah motel. Besar ke wah tamar ni? Adik kakak, kalau kita baca kajian Bomo Hospital, wah tamar ni dia mempunyai tenaga yang lebih daripada buah lain. Satu. Yang kedua, apabila perut kita lapar sebab puasa, gula dalam tubuh kita ni kurang. Orang ni dia boleh jadi letih kerana dua perkara. Yang pertama kerana gula banyak, letih kecil manis orang panggil. Yang kedua gula kurang, letih juga. Orang puasa gula kurang. Baik, kalau dia buka puasa makan manis, makan pengak labu, walaupun pengak tu manis, tapi dia makan walaupun serah manis, 2 jam baru jadi gula masuk le darah. Tapi Tuhan beri kepada wah tamar, kita makan sebutir wah tamar 2 minit serat dalam darah jadi gula. Hebat Nabi ni. Makan wah tamar sebutir segar lalu. Sebab tu kalau perhati bocik, kalau kita buka puasa makan wah tamar banyak sikit, kita boleh tahan perut sampai ke lepas tarawih. Jangan makan suti, makan setengah kotak sehari. Baru ya Allah. Gak orang puas pula. Ketika mana Maryam, Allah Ta'ala takdir Maryam lahir ke anak jauh daripada tempat orang. Allah Ta'ala ayat apa? Wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Wahai Maryam, mu tepuklah pokok belakangmu ni, mu goncanglah pokok di belakangmu ni, kerana aku akan beri kepada kamu, dan aku beri kepada kamu wah tamar hak baru masuk. Dia panggil rutaban janiyya. Rutab makna tamar hak baru masuk. Tamar ni ada hak balah, ada hak separuh masuk, ada hak baru masuk rutab, ada hak kering dia panggil tamur. Hak anak-anak kecil-kecil tu dia panggil ada 7 ke 8 nama wah tamar saja. Bapa ya Allah Ta'ala pilih wah tamar wika Maryam, tak pilih buah lain. Bapa tak pilih buah durian. Bapa tak pilih wah motel, wah tamar. Sebab apa? Sebab tamar merupakan pembekal tenaga yang paling baik. Mokcik kalau natu kau, mokcik kau siapa kau, bersaling, beranak, meseng wah tamar tu. Meseng banyak minum kau natu kau anak, tubuh jadi segar. Apa beranak? Boleh faham ke ni? Patut ambil ragi pula, capur pula dengan madu. Kau hilang sakit orang. Oh doktor pula kita malam ni. Sungguh royak tu punya aku ala-ala. Terah beranak nak tengok. Kau boleh beranak lagi lah. Tak ada makan kau lain, makan wah tamar dulu. Orang sini tahu kau ragi gapo. Tahu dia ni. Ragi hok buah atas tapel tu. Orang buat tapel tu ada putih bulat-bulat bersatu tu. Bahasa sosial dia panggil berapa kita tak tahu. Tak mengaji lagi bahagian tu. Oh, dia ambil buah atas tapel kita. Tapel ni kan lama nak masuk lepas perang masuk. Tak kata kan? Tapel masuk ni 3 hari masuk. Pak kita pun tabur gagi tu. Gagi hok buat tu lah dia panggil gagi ke bahasa Malaysianya. Sini tak tahu lah apa dia. Capung dengan madu. Rendai makan sutir sehari. Nak tengok yang lagu mana. Peranak ke pun cepat kecuk. Lepas tu tubuh pun jadi segar. Tak say makan hak tu takutnya mabuk. Dia kata ustaz tak lewat kira gok. Dia kata dia tak aja beranak. Dia kata mana tahu makan wah tamar banyak. InsyaAllah tubuh jadi segar. Nak pergi musafir mana-mana jauh-jauh, nak bekal wah tamar. Sebab apa? Kalau lapar makan wah tamar perut tahan. Katakan kita nak pergi musafir jauh, lepas takut punah kereta tengah jalan, punah rosok gapo lama nak tunggu, kedai makan pun jauh, makan wah tamar. Segar tubuh. Tu hebatnya wah tamar. Sebab tu Nabi buka puasa dengan wah tamar. Apa kat cari kita wah tamar apa ni?
Kita orang Melayu dak makan buka puasa dengan benda manis, dia kata sebab tamat tu manis. Maka makanlah manis gapo pun tak apa. Dak. Makan manis gapo tak boleh pahala. Tak boleh pahala, harus ya. Makan gitu ya. Tapi makan buka puasa dengan buah tamat boleh pahala. Bapa? Sebab Nabi makan buah tamat. Segera ke berbuka. Jangan orang nak buka kita duduk tengah jalan, jangan. Segera ni bukan makna pukul ne bahan nasi dah, bukan. Segera ni makna Allahu Akbar tu ada lagi lain. Pertama, yang kedua lewat ke sahur. Bapa Nabi suruh sahur? Ramai orang kita faham sahur ni nak suruh tahan lapar esok. Salah. Nabi suruh sahur bukan takut lapar esok, tapi Nabi kata bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Mana berkat waktu sahur? Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur istighfarlah kamu pada Allah. Kita dah setengah orang malah bangun sahur dah pukul 12. Bangun sahur awal pukul 12 sahur dah. Esok jenera puasa sah tapi pahala sikit. Puasa dia sah tapi puasa dia tak serupa dengan Nabi nak. Tak serupa, tak penuh sama pahala dah berapa tahun dah puasa lagu tu. Jangan sahur awal, jangan. Sejak nak subuh, hak tu paling molek sahur. Makan pula ala kadar. Sahur ni. Nasi kau kalau lalu makan tak ada masalah, nak makan banyak kalau lalu. Dah. Tapi semakin banyak kita makan pada waktu sahur, semakin letih kita akan puasa esok. Tak percaya terah? Ambo jenis makan banyak, ambo tahu. Kalau sahur tu ada kakak bahan nasi 3 pinggir, alasannya gapo? Alasannya takut lapar esok, kau cepat adik kakak lapar, kau regah. Kerana makanlah banyak mana pun waktu sahur, pukul 10, pukul 11 dia akan lapar, bunyi negeri, duk main bola, berapa lah perut ni macam-macam. Tapi kalau adik kakak puasa sahur sebagaimana Nabi sahur, Nabi makan wah tamar, Nabi minum air susu kadang-kadang Nabi minum air sejuk, makan wah tamar banyak, adik kakak nampak esok tengah hari tu tubuh segar lagi. Terah oh jatuh dah buka puasa sunat dengan rokok. Orang Allahu Akbar pun minum air dulu apa pun. Oh, lega ya dah. Mari boleh puasa potong nak tinggal lagi ni. Duk bakar pitih lagi. Mari boleh puasa. Nak marah hok ke pagi tak sekira perut lapar, mulut lecah tak ada isap rokok. Pergi mari. Oh gabel ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Dia pun minum air boleh segelah degah geluar kan nak buat apa pun. Ni hak isap akak segerik. Dah, hak akak daun pukul ni gulung dah. Gulung dah. Siap dah susung ni. Bola kelepes siap dah. Allahu Akbar akak cucuh kat duk gitu. Akak daun hidup gini. Kok sikit hidup gini, beza tu. Akak daun hidup gini pasal dia buat tik tik tik. Ayo gitu. Akak sikit dia pah gitu. Ambo tak isap akak tapi tengok isap akak yang lagu tu. Masa mendengar. Mana umbuh bila lagi. Boleh puasa ni Allah Ta'ala ajar kita suruh berubah tapi tak sih. Lewat sahur. Sudah sahur nampak ada 10 minit lagi nak subuh ni. Mari ada rakaat. Bunyi orang baik Allahu Akbar, bawa mari masjid. Ni kita bangun sahur pukul 3, pukul 4. Buat makan, jenera. Orang baik subuh as-salatu khairun minan naum, kita duk kerong. Pagi esok bangun. Ni dia. Puasa gapo tak tahu lagu ni. Duk tahu tu. Padahal Allah Ta'ala buat Nabi suruh waktu sahur, ya ada berkat. Suruh sahur pula. Nak ajar kita bangun pagi, maya subuh. Ada.
Gak bak makanan pula. Oh banyak beli makanan nak buka ni. Muka perut lapar. Beli belakang. Tabak tak mutabak gini nu. Pas pujuk nu. Tabak soho. Sungguh gi. Beratur. Nu sini koti api beratur ni. Anak mata kedarah beratur. Mari masjid malah. Beratur nak makan ni. Oh ni kuih buat tepung kau ni penuh. Makan sikit lah. Kena sekolah besar. Pakai makan nasi kabung ngagapunya lah. Dini duduk. Ni semaya lah habis. Bini suruh. Bini juga. Semaya lah habis. Tunggu mata. Maya terawih pula tu imam baca panjang pula. Tu imam pula dah mana. Tu imam ni macam dia rokok air duk sini air. Air duk sini Allah Akbar subhanallah gitu. Jeluak tu bi air. Lelah dah. Tak ekat dah. Pah asa poso pok kita mari balah. Nak wak 8 ke 20. 8 ke 20. Balah wak gapo dah tahu. Duk kedai kopi balah 8. Aku ngaji 20. Dia wak 2 ya. Hok balah tu. Balah asa kira wak 8 ke 20. 8 ke 20. Pas kita nak wak berapa? Wak 8. Nabi buat 8. 20 pasal na Umar wak 20. Beli apanya? Macam ke di Pakistan, bukan 8, bukan 20, 40 ada, 60 ada. 60 ada. Adik kakak separuh Quran baca semalam ni. 2 hari tamak, 2 hari tamak, 2 hari tamak. Berani wak gitu. Wak lagu tu tinggal tu email sore, tu email pun dak atas kursi dah. Main 60 kaat ni. Kita tak sabar lah belakang. 28 tak sadar balah. Wak belakang, soh belakang. Cuma kita ambil hadis Nabi ya malam ni. Sebagai panduan kita. Nabi kata siapa yang semaya. Maya qiyam Ramadan. Terawih ni. Istilah. Dia panggil qiyam Ramadan. Semaya terawih. Siapa dia semaya terawih. Habis witir bersama tu imam. Maka dia dapat pahala 1 qiyam penuh. Nabi kata. Maknanya gapo? Siapa dia semaya terawih, sudah ngetuk imam, dia dapat pahala supaya semaya sepanjang malam. Sudah ngetuk imam. Hak ni hak kita nak ayat ni. Gak demo berasa nak semaya lapar. Demo pergi cari sejik semaya lapar. Sudah semaya lapar ngetuk imam, bolehlah pahala 1 qiyam. Demo berasa nak semaya 20, cari sejik semaya 20. Demo sudah ngetuk imam 20 kaat. Demo boleh pahala 1 qiyam. Ni demo nak maya lapar, mari masjid maya 20. Sudah lapar demo hunggah kelik. Sah ke dak maya sah. Dah lah hunggah kelik, ambil kuih banyak pula. Habis kuih hak 20 rakaat tak ada. Dah lah ambil kuih banyak, bahas selipar tu imam pula. Tu imam baru 3 hari beli selipar. Kenapa ke ni? Maka gapo kita buat tak serupa. Nak 8 ke 20 ikut demo. Tapi syarat biar habis ngetuk imam. Baru boleh pahala 1 qiyam. Apalah apa? Orang nak semaya 8. Hang baca panjang sikit. Pok kita. Amba tak tahulah orang sini lagu mana. Orang Malaysia ni mari ambil budak tahfiz Thailand ni. Selatan Thailand ni. Hak ngajak ngaji di markah, ngaji mana budak-budak tahfiz mari wak jadi tu imam di Kuala Lumpur, di Selangor. Dia mau bayar 4,000 3,000 sebulan. Makan tanggung. Muju tak we anak dara ya. Hak juru-juru tu mau cik tahu ada bini ke dak lagi. Ingat nak win cucu, mak cik ni janda lama dah dia kata. Rupanya mak cik. Apa kau lari budak tu. Dia ambil orang mana? Orang di sini 3,000 4,000 ya bayar. Bukan 3,000 4,000 bak. 3,000 4,000 ya bayar ke dia. Semata-mata jarang dah kalau kita pergi Malaysia jarang dah. Boleh puasa tu email kapung boleh relax. Boleh duduk rehat. Dia panggil tu email luar mari untuk jadi semaya tarawih. Tu email semaya tarawih. Baca pun panjang sikit. Apa salah baca panjang pak kita dah panjang marah. Tu email ingat tu email sore kau. Nak maya kita nak maya dengan tu email.
Pak panjang apa? Kau tahu banyak kerja lah. Mahu tu imam. Mungkin tu imam sendiri nak cepat-cepat lah. Baca tu imam nyanyi lah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tu imam baca lah cepat ni. Waladhdallin. Ustaz, saya kabur pakai. Amin. Alakum takasurat tazatumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Pak cik belah ni ada lelah ikut tu kat ya lelah. Kilah kahir pula sini. Assalamualaikum nak baru berau kait logo. Laju berdoa kada gimana maya lagu tu. Tak ingat Quran ambil Quran pun depan Quran besar ada beli Mekah tu kan. Apa tak boleh kelih Maya sunat boleh kelih Quran. Tu imam baca sokaat semuka ataupun sokaat setengah muka. Kalau tu imam tak habis Quran, tak apa. Tak habis juz malam mai tak apa. Asalkan ayat lain kita dengar. Ni inna a'tainakal kausar. Hatu sama. 40 tahun dah makcik. Dah main nak atainakul huwallah. Inna atainakul huwallah. Ya, aku nak bawa mati dengan hatunya. Fikir sendirilah klik nengung lah buat demo. Kita tak sakit cek banyak. Kita anggap puasa tahun ni puasa akhir bagi kita. Nak buat ke mana? Kita tak yakin. Memang tak ada orang boleh tahu puasa ni aku lah dah akhir dah kau tak jumpa tak tahu dah puasa akan datang. Hak nak puasa hak mari ni tu pun tak tahu jumpa ke dak. Nak berubah bila? Nak ubah bila? Baca panjang sikit tak apa. Gak pocik berasa lengah tu imam baca panjang boleh duduk atas kursi. Boleh duduk silo. Sungguh maya sunat ni atas kenderaan boleh sebagaimana Nabi pernah maya sunat atas huta. Kita nak pergi mana? Menghadap kiblat mula-mula. Allahu Akbar menghadap kiblat. Pas kenderaan kita pergi tu kata ulama kita ikut kenderaan tu nak pergi mana? Nak nampak lorak berdoa kerja banyak. Maya duha, wa atas kereta maya duha. Allahu Akbar. Tapi tengok kiri kanan atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa trafik light betul lah wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ambo boleh puasa, ambo bawa Syekh Yamin sore. Syekh ambo lah. Syekh tok guru kita daripada Yamin. Nak pergi ke Perak daripada Kelantan pergi Perak. Lalu kat Bukit Gerik tu. Tinggi ke bukit tu. Ambo je bawa kereta. Syekh duduk sebelah ni, sebelah ambo. Budak ada 2 orang belakang. Budak ambo. Syekh kata kita maya. Apa kita berhenti apa mai atas kereta ni kata. Kita kata boleh Syekh. Ada hadis Nabi siap. Takkan kita tak yakin tu guru kita benar. Hadis pula. Syekh pun kesak kursi dia depan sikit. Ada kata hak belakang ni ikut aku dia kata. Allahu Akbar semayalah kereta. Kita duk bawa ni. Jaga ni takut berok ke berapa komunitas ni. Semaya juga. Patak khusyuk ni bukan duduk senyap gitu. Khusyuk ni kita tahu kita duduk semaya. Itu makna khusyuk. Kita pergi macam innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am la tu. Semaya. Tak rajin ambo maya atas kereta. Hari tu ambo hidup maya atas kereta. Syekh pun Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Muka atas kereta nak sujud guano. Pakat atas kursi gitulah. Sekadar kita mampu. Dah gitu kan? Maya pula maya sunat. Maya fardu jangan ada buat lagu ni. Dengar biar habis. Maya sunat sahaja. Bukan maya lohur. Dah mula lorak esok nak pergi atas puk. Allahu Akbar pakai atas kereta salah. Kata lohur. Bapak ustaz ajar. Matilah aku nak jawab. Maya sunat sahaja. Ingat baik dah. Maya sunat. Ada dalil. Boleh buka kitab fiqh. Bahkan mazhab Syafi'i pun membolehkan. Bukan mazhab lain, mazhab Syafi'i sendiri. Allahu Akbar sami Allah. Nak sukanya Syekh Wisalah. Wisalah tu tak sapa lagi Pak Api Merah tu. Syekh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Amba pun tak senyap lagi, muka tak sapa lagi.
Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita tepuh. Dah takut dia tepuh, dia api pula. Tapi siapa kali ni duk lepas lu ambo jadi kenangan hok manis. Kenangan manis. No ya wi Tuhan ni, nak suruhnya kita semaya, nak suruhnya kita buat ibadah, siapa dia wi mudah gitu mo pada kita. Kita je hok malah mo cik. Sungguh malah. Nak baca Quran sejuzuk sehari boleh puasa. Payah apa? Sewaktu ambil selah. Dua muka. Semuka dua muka selah. Sewaktu selah, 5 waktu 5 lah, darat 2 10 lah sejuzuk. Ada juzuk hak lebih pada 10, ada hak 11, ada hak 12. Pandai-pandai demo lah bagi. Tapi kalau dia mau baca selah sehari apa ni semuka tu selah sewaktu habis Quran 30 juzuk 30 hari. Sungguh. Enggak kalau hak baca lebih lagi. Belum subuh pula baca setengah juz berapa lah dek kakak? Setengah juz berapa muka? So 2 3 4 5. So 2 4 6. 3 muka setengah juz. Allah, tak boleh baca apa? Malah lah. Buka ya Quran. Innalladzi makabaru sabara. Wah, no nyakit gapo tak tahu lah. Naik kereta gitu ke? Naik kereta masuk ya Quran. Surah Yusuf. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Duk mata nak kena ke ya? Tengah jalan tu duk gitu. Hanyu. Aja pasal danduk tum cak tum kahona pyare hai, kahana pyare hai, kahona pyare hai. Nu golok tu siapa tu? Bukan nago golok tu siapa? Duk he situ. Oi manusia tak ada arah deh. Kalau lagu tu kita cek jiwa kita lagu mana? Kita cek lalu. Kalau kita dengar lagu tu bahasa segar, dengar Quran ni bahasa ngatuk, boleh baca sendirilah jiwa masing-masing. Masuk je dum danduk tu kat Allah, tak boleh tengok orang lawan. Pinggir kecil, body besar, cerah mata pok cik. Siapa kata baru ni boleh makan pulut. Masuk je bapa ngajak innal hamdalillah 15 minit kaduk gung. Kereta berik dia apa berik? Kereta berik dia apa berik? Tak ada siapa kata baru. Siapa golok tu minum air dah semuka semula. Orang yang makan dia Quran, jiwa dia Quran, dia tak baca Quran sehari tak sedap duduk. Sungguh. Bahasa baca Quran. Arwah Tok Goni Aziz, Menteri Kelantan mula, seorang ulama, Allah maghfir lahu. Adik kakak nak tahu, orang kita tanya bini dia, sepanjang awak hidup dengan Tok Guru ni, berapa kali, macam mana keadaan Tok Guru? Dia kata, kita hidup dengan Tok Guru ni, dia kata, bini dia kata, lepas asar baca Quran. Memang lepas asar siapa pergi jumpa dia tak boleh jumpa, dia baca Quran. Raja mari. Tok Guru nak baca Quran. Tok Guru tengok, baca dulu. Asyik baik raja faham. Raja ni hormat ke Tok Guru. Siapa menteri besar mana ke siapa ke mari orang besar, waktu asar, lepas asar baca Quran. Baca Quran situ. Dia royak sepanjang dia hidup dengan Tok Guru, puluh-puluh tahun menikah ni, Tok Guru hanya tinggal 3 kali sahaja sembahyang tahajud. Bangun tengah malam tu 3 kali sahaja tinggal. Allah. Aku tanya bini di rumah. Mak cik nak tanya, sejak nikah dengan pak cik bangun apa kali tengah malam? Bangun sama bangun kecing. Kalau aku mana? Aku bangun sembahyang. Bangun kecing. Masuk jambe kecil jenera pula. Tak ada kata nak 2 rakaat dulu ke, basuh-basuh muka.
Nampak malam doa nak tu istighfar, nak astagfirullah. Ambil ismaya buka Quran dulu kau tak ada. Satu anugerah besar tu hewi dia serah nak kecing tengah malam. Sungguh. Ada kakak rasa nak kecing tengah malam pukul 3, pukul 4 ni Allah Ta'ala gerak kita. Gerak kita. Gak kita pergi kecing lah jambe. Pergi kecing dah. Masuk lah jambe dah. Air ada dah. Lepas kecing masuk kecing. Ambil es maya. Duduk atas jadah. Istighfar. 2 rakaat. Ngatuk doa. Tak nak berdiri. Duduk. Dah. Lepas kecing masuk. Ngontin dah. Kerang. Tuhan kata menata ni mentah kedarah banyak. Nak 2 rakaat pun malah. Kita supuh, hamba supuh adik kakak. Hamba supuh tu pun serah hangat dah. Gak Tuhan lebih lagi. Nak marah kau orang tak kira. Ustaz kau baba kau siapa kau. Dari awak mari bala kena belaka. Tu Tuhan. Jadi kita sahur. Ambil lah faedah sahur. Baca Quran. Maya 2 rakaat. Terawih, ambil lah faedah terawih tahun ni semaya biar lama. Berasa tu imam maya semeta klik di rumah kita sambung pula. Lepas tidur semeta bangun sambung pula tahajud kita. Biar banyak ibadah boleh puasa. Hak last sekali yang nak kata, hak paling nyanyi sekali. Mari boleh puasa dia nega, boleh tak puasa dia tak nega. Mari boleh puasa dia nega. Kalau nega terawih cukup. Tiap-tiap malam, tiap waktu boleh pergi masjid tak apa. Ni boleh puasa, dia tak lorak lah mana. Mari boleh puasa dia lorak sebab dia nega. Quran tak baca, terawih letih dah nak pergi, muka balik gorik dah. Duk jual letih biar mai terawih di rumah, pakai rumah tak wak bah sudah. Pitih boleh. Orang duk beli semua boleh puasa pitih banyak tapi tak ada kau satu. Tak ada nilai pitih dia. Walaupun halal tapi tak berkat. Bapa? Dia sengaja cari naah dengan Allah Ta'ala. Orang kedai Tomien, orang di sini dia jual di Kuala Lumpur. Adik kakak, sebulan tutup kedai. Boleh puasa. Makanan sedap. Soho. Amo tanya dia. Amo kata bapa demo. Amo nak tanya sikit beh. Kata gapo ustaz. Dia kata, amo tanya apa tutup kedai boleh puasa apa? Boleh puasa orang nak makan belaka malam-malam. Dia mau buat buffet tak apa orang nak buka puasa. Oh dia kata ustaz, kita boleh puasa gak kalau buka kedai tak ada lagi akhirat kita. Tutup kedai lepas 15 Syawal nu. 15 hari Syawal nu barulah dia buka kedai. Adik kakak nak tahu dia boleh hitung banyak mana 2 kali ganda lebih lagi lepas raya tu. Walaupun puasa tu memang dia boleh banyak kalau dia buka kedai tapi dia tinggal. Hamba kata apa tak tinggal anak buah dia mau tak apa ibadah anak buah ada. Oh dia kata cekak esok anak buah masuk dengan aku kita ya heret dia kata. Tuai kedai ada akhirat. Kita molek-molek tak jadi tuai kedai. Mari boleh puasa jadi tuai kedai. Fikir sendirilah. Kau nak jual air depan rumah apa tak apa. Tapi terawih jangan tinggal. Quran kena baca. Biar sama dah. Pitih pun boleh. Amal pun banyak. Baru je lah. Pitih gaya pun banyak. Amal pun banyak. Ni pitih gaya belana-lana. Amal boleh puasa pakai gingok gitu je. Boleh puasa kau sehari kau tak ada. Kita gingok gitu je. Dah kali boleh puasa tahun depan kita tak tahu jumpa kedok. Pakai amal lah insyaAllah mudah-mudahan dia berkati Allah. Sekadar itulah untuk malam ni. Lelah lah hamba ni. Banyak-banyak kejek ni. Ada mudah-mudahan Tuhan berkati kita. Kita kena royak pada diri kita. Ya Allah, aku minta padamu supaya mu ni beri kepada aku hidup. Biar sampai Ramadan. Biar habis Ramadan ya Allah. Biar aku boleh semua pahala-pahala bulan Ramadan. Biar boleh pahala sedekah. Biar rajin baca Quran. Hak lebih lagi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba hanya mampu royak ke adik kakak. Hak nak berubah tu berubah lah. Hak tak si berubah kita nak buat mana. Kata lah gajah rimah pun. Hidup gitu tak boleh kata apa. Manusia ni tidak ada orang yang boleh ubah dia. Kecuali kesedaran yang mari pada diri dia. Ketetapan yang Tuhan tetap kepada dia cukup-cukup baik.
Kerana Allah Ta'ala buka pintu taubat pada dia. Allah Ta'ala suruh dia istighfar. Balik taubat banyak, istighfar banyak. InsyaAllah. Mudah-mudahan Tuhan berkati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.